untuk pembentangan ni tahun ke-9 dan ke-13 insya-Allah, Aisyah dan Imran insya-Allah. Silakan. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dengan saudara Imran akan membentangkan sirah Rasulullah dari tahun 9 hingga 13 kerasulan. Okey, next slide. Okey, jadi saya akan membentangkan daripada peristiwa boikot, peristiwa perwakilan Quraisy. Okey, saya akan membentangkan dari peristiwa boikot, perwakilan Quraisy bertemu dengan Abi Talib kali terakhir, tahun kesedihan dan Isra Miraj. Okey, next slide. Dan saudara Imran akan membentangkan tentang perjalanan hijrah dari Bai'ah Al-Aqabah pertama, kedua dan Darun Nadwah Quraisy. Okey. Jadi boikot ni semalam saudara Zarik dah terangkan sikit. Jadi saya just nak orang panggil macam nak ulang sikit je. Jadi kenapa berlaku pemboikotan ni? Jadi recap, ya betul. Jadi saudara Zarik dah recap, saya just nak recap je, silap tak? Saya nak recap. Jadi kat sini, orang Quraisy Mekah, diorang nak bunuh Rasulullah SAW. Tapi diorang tak dapat sebab Rasulullah ni di backup oleh dua keluarga besar. Keluarga Bani Hashim dan keluarga Abdul Muttalib. Sebab tu diorang kata, kalau diorang bunuh je, akan berlaku perang saudara dekat Mekah ni. Sebab dua keluarga besar ni, kalau diorang bergaduh, boleh ada bani-bani lain yang akan backup antara masing-masing. Jadi sebab tu diorang tak nak main bunuh je. Jadi apa plan diorang? Diorang nak suruh keluarga Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim ni sendiri yang bagi Rasulullah kat diorang, biar tak berlaku apa-apa perang. Jadi kat sini, diorang pilih untuk boikot keluarga Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Bani Al-Muttalib, silap. Okay. Jadi terus kepada pelanggaran piagam. Jadi seorang pemuda ni dekat Mekah bernama Hisham bin Amru dari kabilah Bani Amir bin Lu'ay. Dia selalu pergi malam-malam dekat Bani Hashim dan membawa makanan. Lepas tu dia ada jumpa dengan seorang sahabat dia ni bernama Zuhair bin Abi Umayyah. Jadi satu hari ni dia tanya Zuhair ni, dia tanya dekat Zuhair ni dia tak rasa kesian ke dekat Bani Hashim ni kena boikot. And dia tanya, tak rasa macam pemboikotan ni satu kezaliman ke? Lepas tu Zuhair ni apa dia kata? Dia kata macam dia rasa kesian tapi dia seorang je. Jadi dia tak boleh buat apa-apa lah. Lepas tu Hisham bin Amru ni pun dia kata dia pun sebenarnya sama tu. Dia pun rasa kesian juga. Lepas tu dia ajak untuk cari ramai lagi orang. Dan akhir sekali modus operandi dia ni basically dia cari orang, dia tanya apa pendapat orang tu. Kalau orang tu kesian, dia cakap yang dia nak sama-sama untuk melanggar piagam penindasan ni. Jadi kat sini dia jumpa 3 orang yang dikutai oleh Hisham bin Amru. Lepas tu lagi 3 orang, Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Muta'im bin Adi dan Abi Al-Bukhturi bin Hisham. Okay. Lepas tu tak tahu berapa jauh dia tu, tapi menjelang subuh, Zuhair ni selepas selesai dia bertawaf dekat Kaabah, dia pun pergi kumpulkan semua orang dekat Kaabah tu. Lepas tu dia cakap, dia tak dekat orang ramai kat situ, yang piagam pemulauan ni ialah satu kezaliman. Kebetulan kat situ ada Abu Jahal. Abu Jahal ni pun dia cakap lah yang perkara ni, yang piagam ni tak boleh dilanggar sebab dah dipersepakati. Tapi orang cakap yang persepakatan tu antara pembesar Quraisy je. Jadi kat sini berlaku macam berlaku macam tikar mulut. Okey. Lepas tu kebetulan kat situ ada juga Abi Talib. Ada juga Abi Talib ketika tu. Abi Talib ni dia ada dekat Kaabah sebab atas arahan Nabi Muhammad SAW untuk bagi tahu orang yang kat Kaabah bahawa piagam yang tergantung kat Kaabah tu dah musnah.
Jadi kat sini orang musyrikin Quraisy pun macam terkejut lah, pelik. Macam mana boleh musnah. Lepas tu lepas berbincang, berlaku persepakatan antara pembesar Quraisy ni dengan Abi Talib, kalau betul apa Rasulullah kata, jadi pemulawan ni perlu ditarik. Tapi kalau salah, orang Abi Talib sendiri akan bagi Rasulullah dekat diorang. Jadi waktu tengah bincang ni, Mut'im ni dia terus pergi masuk dalam Kaabah untuk ambil lah, sebab dia memang tak setuju pun. Dia tak kisah pun dia ambil piagam tu. Tapi bila dia masuk, dia perasan yang sebahagian besar piagam tu telah dimakan anak-anak, kecuali satu lafaz, iaitu lafaz Bismikallahumma, dengan nama Tuhan, dengan namamu Allah, lebih kurang macam tu maksud dia. Okey. Seterusnya, perwakilan Quraisy bertemu dengan Abu Talib. Jadi selepas habis pemulawan Bani Hisham dengan Bani Muttalib ni, penindasan dekat kaum muslimin ni tak berhenti. Dia masih berlaku dan waktu ni Abi Talib umur dia dah menjejaki 80 tahun. And kesihatan dia pun makin buruk. Lepas tu orang Quraisy pun dia sedarlah akan perkara ni. Jadi diorang pembesar Quraisy ni dia berkumpul dan diorang rasa, dia dapat penyakit. Ya, kesihatan dia makin buruk sebab dia ada penyakit. Okey. Jadi orang pembesar Quraisy ni pun diorang sepakat untuk jumpa Abi Talib untuk meminta Abi Talib ni pujuk Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah, sebab diorang takut kalau Nabi Muhammad masih berdakwah, pengaruh ni akan sampai keluar Mekah. Jadi 25 pembesar Quraisy yang ternama dia jumpa dengan Abu Talib. Lepas tu dia menawarkan siapa yang Islam kat Mekah tu boleh stay Islam, tapi dengan syarat Rasulullah kena berhenti berdakwah. Maksudnya orang Islam dia sebanyak tu je, tak boleh berkembang dah. Jadi Abi Talib dengar ni, dia pun panggil lah anak saudara dia, Nabi Muhammad. Lepas tu dia suruh Nabi Muhammad dengar lah apa permintaan pembesar Quraisy ni. Okey, so untuk menjawab tawaran tu, Nabi Muhammad tanya dia orang satu soalan. Soalan dia berbunyi macam ni, apakah pendapat kamu sekiranya aku kemukakan kepada kamu satu perkataan yang apabila kamu ucapkan, kamu akan menguasai seluruh bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain akan tunduk kepadamu, dan bangsa-bangsa lain akan tunduk kepadamu. Jadi kita tahu orang pembesar Quraisy ni kebanyakannya tak terima Islam sebab diorang nak kekalkan status diorang, diorang nak kekalkan kuasa diorang. So bila diorang dengar ayat ni, mesti diorang macam, oh, diorang boleh lagi berkuasa kan. Pembesar Quraisy ni, diorang jawab, pembesar Quraisy ni berminat dalam soalan tu, diorang cakap sampai 10 kali pun diorang sanggup untuk cakap perkataan tu. Dan diorang tanya, perkataan apa tu? Rasulullah cakap perkataan tersebut ialah La ilaha illallah, di samping menolak seluruh penyembahan yang lain. Lepas tu orang Quraisy ni, diorang fed up, diorang terus beredar lepas dengar tu. Okay, next. Okay, so tahun kesedihan atau bahasa Arab dia Al-Huzni. Jadi tahun kesedihan ni berlaku, apa yang berlaku, banyak kematian yang rapat dengan Rasulullah. Antaranya kematian Abu Talib. Waktu kematian Abu Talib ni, bukan waktu kematian, semasa kewafatan Abu Talib, Rasulullah ada dekat tepi Abu Talib ni, and Abu Jahal pun ada sekali dekat sebelah Abu Talib. Jadi baginda pun minta lah supaya Abu Talib ni menyebut La ilaha illallah, biar Rasulullah nanti ada hujah dekat hadapan Allah. Tapi Abu Jahal ni dia kata, takkan Abu Talib nak tinggalkan agama bapanya Abdul Muttalib. Lepas tu akhirnya Abu Talib mengatakan bahawa dia kekal dalam agama Abdul Muttalib sehingga nafas terakhir. Rasulullah nak beristighfar untuk Abu Talib, tapi turun wahyu yang tegah Rasulullah untuk buat demikian. Waktu ni turun ayat 113 surah At-Taubah menegah untuk meminta ampun bagi orang musyrik. Okey, lepas tu berlaku juga kematian isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni dia meninggal 2 atau 3 bulan selepas kematian Abu Talib. Jadi kat sini kita tahu 2 orang paling rapat dengan Nabi ni meninggal. Apa signifikan kejadian ni? Dia nak tunjuk yang Nabi ni dia tak boleh nak berharap, tak boleh nak sandar ke manusia. Nabi just semata-mata hanya sepatutnya bersandar pada Allah je dalam urusan dunia ni, dalam urusan dakwah.
Okay. Seterusnya, duka cita yang silih berganti. Selepas kematian dua insan yang disayangi Rasulullah ni, Rasulullah pun macam dia rasa penat untuk berada di Mekah. Jadi dia macam nak ambil nafas baru. Dia ambil keputusan untuk berdakwah di Taif. Sebab macam kita bila kita dah penat dengan satu benda, kita mesti nak refresh balik kan. Nak pergi ke tempat baru, mana tahu kat situ akan ada output yang lebih baik kan. Jadi kat sini Rasulullah pun pergi dekat Taif untuk dengan harapan orang Taif ni dia menerima seruan baginda. Tapi macam kita tahu orang Taif ni diorang lagi beri penentangan yang kuat lah dekat baginda di Taif. Okay. Jadi untuk peristiwa Taif ni dia berlaku pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Waktu ni Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Lepas tu Rasulullah pergi ke Taif ni dengan berjalan kaki sejauh 95.2 km dari Mekah. Iaitu saya cek daripada Google Maps sekarang, itu based on jalan raya. Nak banding dengan dulu tak ada jalan raya, maksudnya berjadi lagi panjang lah. Lagi panjang daripada biasa. Okay. So setibanya Rasulullah kat bumi Taif ni, baginda diiringi oleh adik-beradik pemimpin Saqif, iaitu Abdul Yalil dan baginda diiringi oleh adik-beradik pemimpin Saqif, iaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Okey, ada 3 orang. Lepas tu baginda ni menyeru kepada mereka bertiga untuk masuk Islam dan menyokongnya. Tapi seruan baginda itu ditolak, malah dicaci. Mereka 3 tu caci Rasulullah. Selama 10 hari Rasulullah berada dekat Taif ni, baginda berdakwah kepada semua pembesar dan masyarakat Taif. Tapi baginda hanya dapat caci maki dan disumpah hamun. Waktu Rasulullah nak balik ni, masyarakat Taif dia berbaris sepanjang jalan keluar Taif untuk membaling anak-anak batu kepada Rasulullah sehingga pecah dan luka kaki baginda. Zaid bin Harithah yang teman baginda ni pun dia pergi pentingkan badannya untuk mengingat Rasulullah dari mengalami luka yang lagi teruk, sampai kepala Zaid bin Harithah ni mengalami luka kena baling batu. Lepas tu Rasulullah ni dia pergi berlindung di sebalik tembok kepunyaan Utbah bin Syaibah. Jadi Utbah dan Syaibah, diorang ni anak lelaki Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ni dia rasa macam kesian lah dekat baginda ni. Dan dia panggil hamba dia yang beragama Nasrani untuk bagi sedikit anggur dekat Rasulullah. So Rasulullah pun macam menyapa lah hamba ni. Dia tanya apa nama dia dan apa agama dia. Hamba tu pun kata nama dia Adas dan agama dia Nasrani. Rasulullah bertanya, baginda bertanya, dari kampung lelaki soleh yang bernama Yunus bin Matta, maksudnya Nabi Yunus lah. Lepas tu hamba ni dia macam terkejut, macam mana Rasulullah boleh kenal Nabi Yunus. Lepas tu Adas ni dia macam rasa Rasulullah yang hebat, jadi dia memeluk dan mencium kedua-dua tangan Rasulullah. Lepas tu dua orang tadi, Utbah dan Syaibah ni dia macam terkejut lah kenapa hamba tu buat macam tu. Lepas tu dia marah hamba tu. Okay, seterusnya Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ni dia lebih kepada hadiah lah setelah semua benda yang buruk berlaku kat Rasulullah. Yang ini waktu ni dia hadiah sebab Rasulullah dapat bertemu sendirian dengan Allah dekat Sidratul Muntaha. Tapi apa yang berlaku? Okay. Waktu ni Rasulullah telah diisrakan jasadnya dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Baitul Maqdis dengan menunggang burak. Baginda ditemani oleh Malaikat Jibril dan ketika di Baitul Maqdis, baginda mengimami solat bersama para anbiya terdahulu. Okay. Pada malam yang sama, Rasulullah telah dimi'rajkan di malam yang sama di Baitul Maqdis ke langit yang terdekat. Jadi waktu Rasulullah dimi'rajkan ni, dekat langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Lepas tu Rasulullah bersalaman dengan Nabi Adam dan
memberi salam dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam dia membenarkan yang Rasulullah ni seorang Rasul. Lepas tu benda ni dia sama je. Rasulullah bersalaman dengan Nabi-Nabi di setiap langit, dan Nabi tersebut pun dia membenarkan yang Rasulullah ni seorang Rasul. Okey, jadi di langit yang kedua ni Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yunus. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ni waktu Rasulullah bertemu Nabi Musa, dia tengok Nabi Musa ni dalam keadaan menangis. Rasulullah pun bertanya dah, kenapa Nabi Musa menangis? Nabi Musa mengatakan dia menangis kerana umat kepada orang yang diutuskan kepada Rasul selepasnya lebih ramai yang memasuki Islam berbanding umatnya. Okey. Dan okey, jadi benda ni saya refer dekat Rahikul Mahtum. Jadi dia tak cerita fully apa jadi. Jadi saya cerita apa yang tertulis kat dalam tu. Dalam Rahikul Mahtum tu dia cerita perkara yang dilihat Nabi ketika Isra Miraj. Dia ada banyak tapi saya ambil 5 je yang dilihat. Yang pertama, telah dipersembahkan kepada Rasulullah susu dan khamar. Baginda memilih susu sambil berkata, kau telah tunjuk fitrah atau kau telah menepati fitrah. Tapi jika kau mengambil khamar, nescaya sesat seluruh umat kamu. Maksudnya Rasulullah dia dihulurkan arak atau susu. Lepas tu Rasulullah dia ambil susu. Sebab kalau andai kata Rasulullah kata kalau orang tu ambil khamar, maka khamar tu arak. Khamar tu arak, okey. Maka akan sesat seluruh umat manusia tu. Kalau khamar tu menjadi salah satu pada dia punya culture. Okey. Lepas tu baginda dia melihat, betul dah Arabic. Okey. Baginda melihat 4 sungai di syurga, 2 zahir dan 2 batin. 2 zahir ni ialah sungai Nil dan sungai Furat. Maksud dia tak bermaksud sungai ni datang dari syurga. Tetapi dia bermaksud agama dan risalah yang dibawa akan bertapak di lembah-lembah di kedua-dua sungai tersebut. Maksudnya agama Allah ni dia banyak bertapak daripada sungai Nil dengan sungai Furat. Macam sungai Nil daripada Nabi Musa kan. Lepas tu baginda melihat Malik penjaga neraka. Baginda nampak malaikat Malik, and dia cakap malaikat Malik ni dia tidak senyum, malah mukanya tidak sedikit pun mesra atau lembut. Baginda juga menyaksikan, yang keempat, baginda menyaksikan pemakan harta anak yatim secara aniaya, mulut-mulut mereka umpama unta dan dilontarkan ke dalam rahang mereka batu dari api neraka. Dan yang kelima, baginda menyaksikan pemakan riba yang perut besar dan tidak berupaya untuk bergerak. Jadi peristiwa sambungan, pada waktu subuh, baginda bersama kaumnya baginda memanggil semua kaum dia untuk ceritakan apa yang berlaku. Lepas tu orang Quraisy ni diorang tak percaya. Diorang suruh Rasulullah terangkan macam mana rupa Baitul Maqdis tu. Waktu Rasulullah terangkan tu, Allah tunjukkan kat depan dia macam mana gambaran sebenar Baitul Maqdis. Lepas tu Rasulullah dapat menceritakan segala sesuatu mengenainya sehingga mereka tidak berkesempatan untuk menolak atau mendustai, tetapi mereka tetap ingkar. Waktu peristiwa tu juga Abu Bakar lepas dia dengar semua benda ni, dia kata Rasulullah tu betul. Dari situ Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq. Okey. Seterusnya dijemput saudara Imran. So jazakallah khair Aisyah lepas cover beberapa poin penting di mana poin penting ni berlaku di antara tahun ke-9 hingga ke tahun ke-13 kerasulan. So saya nak sentuh pula antara poin yang sangat juga penting dalam tempoh period tersebut, telah berlakunya satu perjanjian yang dinamakan sebagai Bai'atul Aqabah, di mana actually Bai'atul Aqabah ni juga merupakan salah satu peristiwa yang telah menggembirakan Nabi SAW. Sebab peristiwa Bai'atul Aqabah ni dia berlaku ataupun dia involve dua negara, which is negara pada waktu tu dikatakan sebagai Mekah dengan Yathrib. Dan pemerintahan ataupun aspek-aspek yang ada dekat dalam negara Mekah dengan Madinah, which is Yathrib pada ketika tu memang sangat-sangat berbeza, which is dari segi pemerintahan,
suku kaum dan juga sifat-sifat yang ada dalam diri diorang. So kita tahu Arab Quraisy ni diorang memang ada satu sifat yang boleh dikatakan sebagai keras dan diorang ikut sangat kuat dengan ajaran nenek moyang diorang, dan disebabkan tu bila mana Nabi SAW sepanjang dakwah Nabi just ada lebih kurang plus minus 300 orang saja yang telah beriman dengan Nabi SAW. Tapi ada riwayat lain juga mengatakan kalau untuk penduduk Yathrib, which is Madinah tu sendiri, dah ada 500 orang yang telah memeluk Islam even before Nabi SAW tiba di Madinah. Sebab sifat-sifat yang ada dekat dalam penduduk ataupun orang yang berada di Yathrib, diorang ni ada macam satu sifat penerimaan yang sangat terbuka. Sifat terbuka dan diorang nakkan sangat kebenaran dan agama. So diorang ada urge lah untuk terima lah satu benda yang baik. So in general, dalam sepanjang tempoh dakwah Nabi SAW, banyak perjanjian yang telah berlaku di antara Islam dengan Islam ataupun Islam dengan orang kafir ataupun juga Islam dengan orang Yahudi dan sebagainya. So dalam kes ni ataupun dalam konteks sekarang, which is Bai'atul Aqabah, kenapa dia dikatakan sebagai Bai'atul Aqabah adalah disebabkan Bai'ah ni telah diitlakkan kepada satu tempat di Mekah, which is tempat tu adalah di Mekah, dan Bai'atul Aqabah ni telah berlaku di antara Nabi SAW dan orang Madinah, which is Nabi merupakan pemerintah ataupun wakil dari Mekah pada waktu tersebut, dan dia telah berbai'ah dengan orang Madinah. So macam kita tahu yang dah dipresent oleh sahabat-sahabat kita semalam, kan ada macam tempoh dakwah secara sir, lepas tu tentangan dan boikot, lepas tu sekarang masuk tahun ke-9 hingga 13 Hijrah. So kita dapat lihat sebenarnya memang tentangan orang-orang Quraisy Mekah makin lama makin kuat, disebabkan perkara yang Aisyah dah present tadi lah, macam benda berlaku pada tahun kesedihan, which is kematian Abu Talib dan kewafatan Khadijah. So bila mana diorang ni dah tak ada, memang kuranglah support system yang Nabi SAW terima. So disebabkan tu juga puak Quraisy diorang makin agresif untuk menentang Nabi SAW. Okay, kalau sejarah ataupun sirah tentang Bai'atul Aqabah ni, dia bermula daripada ada satu kumpulan manusia, which is dari Yathrib. Diorang datang pada tahun ke-11 kerasulan untuk membuat haji dekat Mekah pada waktu tu. Dan antara salah seorang yang famous dalam kalangan orang tu merupakan seorang sahabat yang bernama Uqbah ibnu Amir. So diorang ni datang ke Mekah untuk dua intention, which is first diorang nak memeluk Islam, which is nak buat haji, di mana haji pada waktu tu memang sangat lain lah, dia punya kaifiat, dia punya cara diorang buat memang semua lain lah, sebab memang Islam waktu tu tak diajar lagi macam mana buat haji dekat diorang. Dan yang kedua, intention diorang adalah diorang nak sangat berjumpa dengan Nabi SAW untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. So pada saya benda ni sangat menarik lah, sebab Nabi SAW tak berhijrah lagi ke Madinah, tapi diorang yang dekat Madinah tu dah ada intention yang awal untuk memeluk Islam before Nabi SAW berhijrah. So maksudnya diorang dah tahu pasal adanya kedatangan ataupun kelahiran seorang Nabi akhir zaman. So macam mana diorang ni boleh tahu kan sebenarnya? Sebab dulu memang puak-puak Yahudi memang diorang selalu cakap one day akan ada seorang Nabi akhir zaman akan tiba dekat Mekah. And the fact that diorang punya sembang ataupun diorang punya macam percakapan tu sangat banyak, sampaikan benda tu diketahui oleh orang-orang Yathrib. So orang-orang Yathrib ni pun diorang memang sangat tertunggulah kedatangan Nabi SAW pada waktu tersebut. Sebab itulah diorang pergi ke Mekah dengan dua intention tersebut yang saya dah sebutkan tadi. So bila diorang dah pergi ke Mekah buat haji semua dan diorang dah berjumpa dengan Nabi SAW, diorang pun masuk Islam. Lepas tu diorang meminta Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah yang diorang ada. So actually mula-mula saya bila baca pasal Bai'atul Aqabah ni, saya terfikir apa tujuan sebenarnya kan Bai'atul Aqabah ni kan? Apa tujuan kita buat perjanjian at the first place? So lepas saya berbincang dengan Aisyah dan kawan-kawan yang lain, satu adalah untuk kita stay firm dengan kita punya pegangan ataupun apa yang kita percaya. Dan yang kedua adalah supaya dua-dua belah pihak, which is
belah pihak Nabi SAW dengan orang Madinah sendiri, diorang dua-dua akan dapat benefit. Sebab sebenarnya, salah satu lagi sebab yang diorang nak berjumpa dengan Nabi SAW adalah bila mana diorang tiba dengan Nabi, bila diorang tiba jumpa Nabi, diorang macam komplain. Diorang kata, which is orang-orang Yathrib ni, kan dia kita famous dengan dua kaum ataupun dua bani, which is Bani Khazraj dengan Bani Aus. Diorang duduk dalam satu negara, bawah satu pimpinan yang sama, tapi diorang selalu sangat bergaduh. So diorang memerlukan seorang pemerintah untuk memerintah negara diorang supaya negara diorang amanah. So sebab itulah berlakunya, antara sebablah berlakunya Bai'atul Aqabah. So orang Madinah dapat benefit, which is akan ada pemerintah, which is Nabi yang akan memerintah negara diorang, dan Nabi juga akan dapat benefit di mana orang-orang Yathrib akan memeluk Islam dan diorang dapat bantu sebarkan Islam. So itulah antara tujuan kenapa Bai'ah berlaku. So pada tahun yalah, bila diorang dah masuk Islam dan Nabi arah diorang akan sampaikan dakwah dekat Madinah semula, the next year, which is pada tahun ke-12 kerasulan, ada bertambah lagi 12 orang yang mengucapkan kalimah syahadah. Dan itu pun juga merupakan salah satu peristiwa yang telah menggembirakan Nabi SAW. Sebab Nabi percaya bahawasanya dia punya dakwah tu memang dah tersebar. Walaupun Nabi pada waktu tu belum lagi tiba di Madinah. Tapi ada 12 orang yang baru telah memeluk Islam. So, intipati Bai'ah Aqabah yang pertama adalah beberapa yang saya dah tulis tu, which is diorang tak boleh mensyirikkan Allah ataupun tak menyekutukan Allah, tak mencuri, tak berzina, tak bunuh dan lain-lain. Ya, soalan? Kan sebab macam confuse sikit. Siapa yang berbai'ah ni? 6 orang tu yang 12 orang tu? 12 orang. Okay, so 6 orang tu dia belum bai'ah lagi kan? Dia jumpa baru. Belum. Oh, saya silap cakap. Sorry. Dia ada lagi bai'ah lain yang kedua tu kan? Ini kita cerita yang pertama. Okay. So, maaf, Bai'atul Aqabah yang pertama ni berlaku di antara 12 orang pada tahun ke-12 kerasulan dengan Nabi SAW. So, yang first 6 tu just datang je lah. Dan lepas dah ada intipati Bai'ah dan sebagainya, lepas musim haji dan lepas proses berbai'ah tersebut, Nabi memutuskan Mus'ab ibnu Umair dan juga seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Maktum, which is Abdullah ibnu Maktum ni merupakan seorang yang buta. Walaupun dia buta, memang tanggungjawab untuk dia sampaikan dakwah memang tak terlepas lah daripada bahu beliau. So, apa lagi kita kan. Dan diorang ni diutuskan oleh Nabi ke Madinah dan diorang tinggal dekat satu rumah sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. So, bila mana diorang dah sampai Madinah, diorang teruslah tanpa berlengah diorang sampaikan dakwah dan Islam terus tersebar lah. Risalah Nabi dan Islam semua tersebar dan makin ramai orang dekat Madinah memeluk Islam. Dan sebab diorang kan cover macam Madinah, so kat Madinah pun banyak sangat ada bani-bani ataupun perkampungan. So one day diorang macam pergi satu perkampungan yang so called dekat tempat tu memang ada orang-orang gangster. Dan bani tersebut bernama Bani Al-Ash'al dengan Bani Zafar, di mana tokoh yang terkenal daripada bani tersebut bernama Sa'ad ibnu Mu'az. So Sa'ad ibnu Mu'az ni dia macam marah lah kenapa macam bawa satu perkara yang baru dalam kampung kita orang kan. So dia lepas macam negosiasi, Mus'ab kata kamu macam ni lah, lebih kurang macam dengarlah dulu apa yang aku nak katakan. Kalau benda tu baik, teruskan dengar. Tapi kalau benda tu buruk untuk kamu, aku akan stop. Macam tu lah lebih kurang. Tapi disebabkan benda yang disampaikan tu adalah risalah Islam dan ayat-ayat Al-Quran, hati Sa'ad ibnu Mu'az, which is tokoh daripada bani tersebut, dia telah memeluk Islam dan hati dia telah percaya setelah mendengar ayat Al-Quran. So sebab dia merupakan tokoh, dan bila tokoh dah masuk Islam, akan adalah dia punya so-called dominus effect tak tahu, tapi adalah efeknya memang ramailah orang selepas tu yang memeluk Islam. So itu untuk Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan Aqabah yang kedua pula, dia berlaku by the time tarikh yang Nabi SAW akan hijrah ke Madinah, which is pada waktu tu merupakan tahun ke-13 kerasulan. Sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah pada waktu tu yang sedang menyampaikan dakwah, diorang telah berjaya
mengumpulkan lebih kurang 73 orang orang Madinah yang diorang akan berbai'ah dengan Nabi SAW di Aqabah juga. Okay. Dan 73 orang tu ada konsis 2 orang wanita. So, Nabi pun gembira dalam keadaan perkara yang akan berlaku sebab Nabi tahu makin ramai akan masuk Islam. Tapi apa bezanya Bai'atul Aqabah pertama dan kedua adalah Bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi SAW gembira tapi dalam masa yang sama dalam keadaan kerisauan dan ketakutan. Sebab jumlah orang yang memeluk Islam ataupun orang yang nak berbai'ah semakin ramai. So, kalau kita tengok tadi, bai'ah yang pertama kan bilangannya sedikit. So, kalau macam bilangan sedikit tu bertemu dengan Nabi SAW, memang takkan ada macam apa-apa syak wasangka lah daripada orang Quraisy. Tapi benda ni berlaku sebaliknya bila mana tibanya bai'ah Aqabah kedua, sebab 73 orang kan ramai kan. So dia takutlah strategi Nabi tu dapat dihidu oleh orang-orang Quraisy. So Nabi pun fikir macam mana taktik kan untuk diorang boleh bertemu dengan Nabi untuk berbai'ah kali kedua ni. So ada riwayat mengatakan bahawasanya diorang sebelum diorang nak berbai'ah tu, Nabi kata kita akan bertemu pada waktu malam. So malam tu dikatakan kalau ada salah seorang daripada kamu, contohlah ada 73 orang kan, lepas tu ada salah seorang daripada kamu yang tidur pada malam tu, tinggalkan dia. So siapa yang sedar malam tu, terus geraklah sendiri, terus gerak untuk pergi berbai'ah. So disebabkan diorang punya urge ataupun nak sangatkan mengucapkan kalimah syahadah, nak sangatkan memeluk Islam, nak sangat jumpa Nabi, tak ada siapa pun yang tidur malam tu dan diorang semua terus bergerak lah. So lepas diorang dah berkumpul seramai 73 orang tu, Nabi bersama pakcik baginda pada waktu tu, which is pakcik baginda bernama Ibnu Abbas, which is pada waktu tu Ibnu Abbas merupakan orang yang belum masuk Islam lagi. Abbas nama dia, Abbas. Oh, sorry. Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Sorry. Yeah. Abbas Ibnu Abdul Muttalib, bukan Ibnu Abbas. So, Abbas Ibnu Abdul Muttalib ni merupakan pakcik kepada Nabi SAW yang pada masa tu dia bukan lagi Islam, tapi still lah dia sayangkan Nabi sebab merupakan daripada bani yang sama. Dan Abbas telah dia merupakan orang yang pertama yang bercakap pada agenda tersebut ataupun pada bai'ah tersebut, which is dia kata macam lebih kurang juga aku ni Nabi ni merupakan keturunanku, dan disebabkan Nabi ni keturunanku, macam aku dapat memberikan baginda keselamatan dan sebagainya lah. So bila mana Abbas tahu Nabi nak berhijrah ke Madinah, so dengan ada 73 orang tu, dia cakap supaya 73 orang tu pun boleh bagi perkara yang sama apa yang Nabi terima juga dalam bani yang Nabi hidup tu. Faham kan? Terpelik pula. So agenda bai'ah pada waktu tu adalah, yang pertama, diorang perlu mendengar, patuh dalam keadaan segar atau malas, infak ketika susah dan senang, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mempedulikan kecaman orang ramai, dan yang terakhir sekali, mempertahankan Nabi SAW seperti mana diorang mempertahankan diri diorang sendiri dan anak isteri diorang. So itulah basically intipati ataupun perkara yang berlaku ketika bai'ah Aqabah yang kedua. So yang terakhir adalah tentang Darun Nadwah. So Darun Nadwah Quraisy ni berlaku disebabkan diorang mendengar berita bahawasanya yang Nabi SAW telah bersatu dengan kaum Aus dan Khazraj untuk memerangi kaum Quraisy itu sendiri. Dan in fact, actually pada waktu perjanjian Aqabah yang kedua, syaitan sendiri telah membongkarkan rahsia bahawasanya yang kaum muslimin ni diorang akan menentanglah orang-orang Quraisy. So dalam buku Rahim Maktum tu, dia kata syaitan tu sendiri yang berteriak di atas bukit, yang dia kata macam, wahai kaum Quraisy, macam ketahuilah sesungguhnya Muhammad dan kaum-kaum yang which is kaum Aus dan Khazraj, dia akan berjanji setia
untuk memerangi kamu. So at that moment memang kaum Quraisy memang sangat, yelah, macam boleh kata gelabah lah, ataupun diorang gelisah sebab diorang tahu Nabi dah ada, macam Nabi mampu menggugat kestabilan pemimpin ataupun kekayaan ataupun juga entiti ideologi berhala diorang. Sebab apa yang Nabi bawa dengan apa yang diorang anuti memang pada waktu tu memang totally different lah. So diorang pun mengadakan satu Darul Nadwah Quraisy, which is Darul Nadwah Quraisy ni dia macam diorang buat so called parlimen. Tujuan persidangan diorang ni, diorang nak plan satu cara ataupun strategi macam mana diorang nak memperlahankan ataupun memberhentikan obor keislaman tu daripada tersebar. So adalah beberapa saranan dan cadangan daripada beberapa tokoh yang datang, sebab which is Nadwah Quraisy ni telah didatangi oleh ramai lah. Ada dalam buku tu ada lebih kurang 7 orang kot, dia listkan tokoh-tokoh daripada kebanyakan kabilah yang nak memerangi Nabi, dan ada juga penyertaan istimewa daripada syaitan juga. Which is syaitan tu dia menyamar jadi seorang syekh yang macam yang alim lah. So bila mana diorang dalam persidangan tersebut, diorang bincang, okay, macam mana kita nak slowkan ataupun nak stopkan dakwah Nabi SAW. So ada 3 pendapat yang, bukan pendapat, which is cadangan yang famous yang telah dinukilkan dalam buku tersebut. Yang pertama, cadangan daripada Abu Al-Aswad. Jadi dia kata, kalau kita buang Nabi SAW daripada negeri kita. Lepas tu, jawapan peserta istimewa tu, which is jawapan daripada syaitan tu, dia kata apa? Sesungguhnya macam cadangan kamu macam bukanlah sangat tak tepat, tapi macam kurang munasabah. Sebab Nabi ni merupakan orang yang berpetah, berkata-kata, dan yelah dia boleh menaut hati orang-orang lain. So kalau macam kita buang Nabi dekat tempat lain pun, still Nabi dapat sebarkan dakwah kepada tempat baru yang dia dibuang tu lah. So cadangan Abu Al-Aswad tu rejected lah. Dan kedua, cadangan daripada Abu Al-Bukhturi. Jadi dia kata, why not kita penjarakan Nabi dalam satu penjara besi, dan supaya Nabi tak dapat keluar, dan kita seksa Nabi seperti, sebab dalam buku tu ada juga sebut macam nama seorang penyair, tak salah saya, yang juga pernah dikurung dalam satu penjara besi dan last dia mati. Lepas tu syaitan ni juga cakap, dia kata cadangan kamu macam tak okey juga, sebab kalau kita macam colik Nabi ataupun ambil Nabi masukkan dalam penjara, orang-orang yang bawahan Nabi ataupun yang ikut Nabi ni diorang akan memerangi kita, which is dia akan membebaskan Rasulullah jugalah pada akhirnya. So cadangan kedua ni pun rejected. Dan last but not least, cadangan daripada Amr bin Hisham, which is Abu Jahal sendiri, adalah dia cadangkan untuk bunuh Nabi SAW. Tapi cadangan bunuh ni macam mana? Dia kata sebabkan Nadwah ni disertai oleh berbagai kabilahan. So dia kata kita kumpulkan daripada setiap kabilah orang yang paling handal, orang yang paling macam laju, tangkas semua, dan kita bagi setiap orang ni satu alatan yang tajam untuk bunuh Nabi SAW. So bila mana diorang semua dia dah berkumpul, ni cadangannya lah. Dia kata macam contohlah, kalau kita ambil contoh ada 10 orang, kita kumpulkan 10 orang daripada setiap kabilah, lepas tu kita berikan peralatan yang tajam untuk bunuh Nabi. Walaupun mungkin benda tu akan macam kantoi ataupun orang-orang yang mengikut Nabi tu akan tahu, tapi kalau pengikut Nabi tu nak memerangi diorang, still diorang kena memerangi dengan kabilah-kabilah yang ramai. Faham tak? Faham kan? So macam itulah. Tapi actually cadangan Amr bin Hisham ni lah yang telah diterima ataupun telah disepakati dan telah dipersetujui oleh syaitan tersebut lah. Dia merupakan seorang peserta yang istimewa pada waktu Nadwah tersebut. So saya rasa itu je daripada tahun 9 hingga 13 kerasulan. Wallahu a'lam bissawab. Ada slide hijrah tak ada? Okay. Baik. Jazakallah khair.
nak ulas sikit on this punya presentation. Nanti kita break kejap baru kita tutup. Alhamdulillah kita cover hari ni daripada tahun boycott sampailah just sebelum hijrah. Jazakumullah khair pada Aisyah dan juga Akhi Imran dan Akhi Aisyah. Kita ada juga rakan pemerhati kat sini ada Ammar daripada Al-Amin. Betul ke? InsyaAllah. Sedang merhati kat abang Fizal, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah satu pembentangan yang baik, cerita yang best lah sebenarnya, sebab di hujung-hujung ni banyak cerita sangat best. Cerita boycott, cerita Isra Mi'raj, yang kalau boleh kita semua ambil effort untuk baca lagi lah pendetailan dia kan. Terutamanya cerita tentang Bai'atul Aqabah ni, dia sangat penting. Sebabnya dia adalah permulaan kepada adanya Madinah. Dan dia very tactical, dia menarik lah kalau kita baca detail dia kan. Macam mana, bai'ah ni ada dua lah. Tadi satu bai'ah pertama ada 12 orang yang Malaysia kan. Kemudian 12 orang ni balik, dalam tempoh setahun mereka bawa balik 73 orang jumpa Nabi. Maknanya mereka grow apa tu? Daripada 12 jadi 73. Ada pertambahan 60 orang baru kan. So kalau ikutkan seorang bawa berapa orang? 12, 60. Bawa 5 orang. Dia kita fikirlah, ini contoh lah kan. Kita kat Jerman setahun, patut kita boleh grow 5 orang kan bawah kita. Secara idea macam tu. Maksudnya within setahun Islam tu dia grow di tangan peserta bai'ah yang pertama. Dia balik setahun, buat kerja betul-betul, bawa lagi 73 orang untuk jumpa Nabi dan berbai'ah dengan Nabi. Kalau baca dalam Manhaj Syaraki, sangat-sangat best Syekh menceritakan peristiwa mereka berkumpul malam tu. Sebabnya dia tak ada WhatsApp group. Dia tak ada apa, pukul berapa jumpa, katalah kita kata malam. Zaman Nabi mana ada jam kan, malam tu pukul berapa. Dan mereka pergi haji, bukan pergi untuk berbai'ah. Pergi haji ni ada ramai lagi orang lain. Jadi mereka kena bangun dengan senyap-senyap sebab tak nak bagi orang lain tahu. Berjalan senyap-senyap, berkumpul dengan bilangan ramai dan memberi bai'ah kepada Nabi SAW. Sangat hebat suasana tu. Dan ada beberapa dialog dalam bai'ah kedua ni antara Nabi dan juga beberapa tokoh daripada Madinah. Mereka tanya apa benefit sekian-sekian kan. Itu kita boleh baca detail lah. Dan satu dialog yang best tu, lepas Nabi kata kamu kena buat sekian-sekian, ada seorang brother ni bangun tanya, kalau kami buat sekian-sekian ni apa yang kami dapat? Nabi kata lakumul jannah, kamu akan mendapat syurga kan. So bai'ah kedua dan bai'ah pertama ni dia beza sikit. Bai'ah pertama ni disebut sebagai Bai'atul Ula ataupun Bai'atul Aqabah Al-Ula. Nama lain dia adalah Bai'atul Nisa. Okey, Bai'atul Aqabah yang pertama juga disebut sebagai Bai'atul Nisa. Kenapa disebut Bai'atul Nisa? Ada tak dalam bacaan? Ada jumpa? Ada. Tak ada. Apa tu? Apa tu? Ada ke tak ada? Baitul Nisa ni dia nyatakan bai'ah Nisa sebab dia tak ada dia masuk campur dengan tentang peperangan semua tu. Betul. Bukan sebab ada perempuan dalam tu, tapi dia kerana konten bai'ah pertama tu dia soft. Dia just jaga diri, jangan syirik, tidak ada elemen peperangan, tidak ada elemen amar ma'ruf nahi munkar kan, macam perjanjian perempuan-perempuan lah. Jadi nama dia Bai'atul Nisa. Tetapi bai'atul kedua memang bai'atul untuk mempertahankan Nabi seperti mana kamu mempertahankan anak dan isteri kamu kan. Dan dalam bai'ah ni ada juga perempuan. Bai'atul yang kedua. Daripada bai'atul kedua ni mereka ni balik ke Madinah. Sebelum itu Nabi SAW melantik 12 orang ketua. Dalam kalangan 73 ini dilantik 12 orang nakib yang jadi ketua lah, supaya bila balik Madinah ada 12 orang sebagai ketua kan. Di samping adanya Mus'ab dan juga sahabat yang lain. So kita boleh imagine Nabi membahagikan 70 ketiga ni kepada 12 grup lah. Sebab 12 orang ketua kan. Jadi satu grup tu ada 6 orang. 7 orang kan. 6 orang ahli, 1 orang ketua, jadi 73 orang. So kenapa Nabi bahagikan kepada grup-grup kecil ni? Ni semacam membahagikan kepada halaqah-halaqah lah. Supaya mereka balik ada ketua masing-masing dan mereka ada discussion dalam grup yang kecil, dan mereka ni lah yang akan
sambung lagi dakwah di Madinah, mempersiapkan Madinah untuk menyambut ketibaan Nabi SAW. Sangat bestlah kita baca tentang Bai'atul Ula dan Bai'atul Tsani ni kan, Bai'atul kedua ini. Jadi itu sedikit sebanyak yang berlaku sebelum hijrah Nabi SAW kan. So alhamdulillah kita sampai kat sini, finish kat sini sampai sebelum hijrah. Nanti boleh ambil masa masing-masing baca lagi Bai'atul Aqabah, kemudian boleh baca lagi detail tentang Isra Mi'raj, dan boleh baca detail juga tentang Taif kan. Semua ni penting lah, Taif, Isra Mi'raj, Bai'atul Aqabah. Boykot pun penting, semua penting sebenarnya. Tapi yang hujung ni sangat penting sebab dia kritikal dan dia banyak shape, dia banyak pelajaran. Apa lagi nak share? Taif pun best lah kalau kita baca detail kan. Kalau kita ada kesempatan pergi buat umrah, pergilah ke Taif. So abang pernah pergi ke Taif lah, memerhati Taif punya keadaan sebagainya, kelebihan Taif sebagainya kan. Itu kalau kita nak stay, kita boleh buat lawatan lah untuk menghayati sirah Nabi SAW. So kita break sekejap. Ada tak kita open dulu kalau ada soalan atau apa-apa sebelum kita closing?